أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bila bersama-sama kita mengangkat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat lagi kita bersama dalam kuliah khas di Miftahul Jannah Al-Ustaz di bawah tajuk kelebihan atau keistimewaan mempunyai anak syurga ataupun OKU, ditaja oleh Grup Infak Masjid Darsa 20. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati para penajan kita semua, dijauhkan kita semua daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, didekatkan kita semua dengan syurga, dibahagiakan kita hidup di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hidup kita di dunia ini adalah kehidupan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui takdir-takdirnya yang sangat istimewa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada sesuatu pun yang Allah takdirkan salah ataupun tak kena. Semua takdir Allah itu kena tepat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang sesuatu yang berlaku itu di luar jangka dan tidak kita sangka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlakukan sesuatu takdir itu ialah untuk kebaikan semua hamba-hamba Dia.
dan mempunyai hikmah-hikmah yang tertentu di sebalik setiap takdir yang Allah tentukan dalam hidup kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, kita sering berjumpa dengan orang-orang yang kita kata orang kurang upaya. Salah Sayyidina Muhammad. Tak kiralah apa dia kecacatan seseorang tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan di sana Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan seseorang itu cacat ialah untuk dia mendapat pahala dan kelebihan yang tak dimiliki oleh orang-orang biasa. Contoh, buta. Buta ni segi kita tengok, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia macam dikira rugi lah, sebab dia tak dapat melihat keindahan dunia. Tetapi tahukah kita bahwasanya kelebihan yang dimiliki oleh dia, dia tak pernah ada dosa mata. Dia tak pernah ada dosa mata. Kita walaupun kita kata kita sempurna, dengan semua panca indera kita ada belaka, tapi kita ialah manusia yang syarat dengan dosa panca indera. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka keuntungan dan kelebihan tetap ada dan pasti ada. Begitulah juga orang yang tak ada dosa telinga dengan sebab telinga tak dengar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan sebagainya. Dan ada orang yang terlebih pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang terlebih pula, jari lebih dan sebagainya. Ada orang jari kurang, ada jari lebih. Semua tu mesti ada sebab. Salah saya nak cucu saya, dia ada lebih sikit di telinga dia. Tapi kata mak dia, masalah sebab dia sangat istimewa. Kalau mereka nak parking di mana-mana mall, kalau dia tidur, payahlah tempat parking. Kalau dia jaga, mesti depan-depan mall betul. Itu kata kelebihan tu. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi Allah itu tidak pernah mengurangkan hamba dia. Walaqad karramna bani Adam. Kata Allah, kami muliakan anak Adam. Kurang pada pandangan kita, tapi lebih pada sisi Allah. Kadang-kadang seseorang tu lebih pada pandangan kita, kurang pula di sisi Allah. Contoh, dia semua ada. Harta wang ringgit dia paling banyak sekali. Bahkan dia sudah berada di tahap jutawan kot. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam situasi dia, mungkin orang kata dia lebih sebab duit banyak, harta banyak, dibanding dengan orang yang tak ada apa. Tapi tahu ada orang yang tak ada apa tu lebih tidur lena daripada dia. Salah Sayyidina Muhammad. No? Orang tak ada apa tu lebih tidur lena dan bahagia daripada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin kebahagiaan orang tak ada apa tu, mungkin orang yang ada apa tak reti ataupun tak faham, sebab dia tak pernah rasa. Contoh, orang miskin, ala Sayyidina Muhammad, tidur di rumah dia waktu hujan. Contoh, atap zinc, sedap tidur waktu tu. No, bunyi atap zinc hujan turun tu sedap. Orang hidup rumah kaya, atap genting tak pernah rasa. Melainkan dia pergi tidur di rumah tu baru dia tahu. Dia daripada budak, dia dah kaya dah. Ayah dia dah kaya.
Lepas tu dia kaya, dia tak pernah miskin. Dia tak tahu rasa macam mana irama tidur waktu mana hujan turun lebat, salah Sayyidina Muhammad tarik selimut waktu tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dia tak pernah rasa juga macam mana orang kampung tidur Salah Sayyidina Muhammad atap zinc sedap, tarik selimut waktu malam. Dia tarik selimut dalam aircon, tak sama. No? Jadi semua tu Tuhan buat di atas sifat Tuhan yang maha adil dan maha kaya. Kadang-kadang orang miskin tak ada apa, kita kata miskin, tapi tahu tak kata dia kaya. Dia kaya jiwa. Hak miskin ni kaya jiwa, kaya. Nabi kata orang kaya ghinan nafsi, orang yang kaya ialah orang yang kaya jiwa. Kaya harta belum tentu kaya lagi. Sebab orang kaya dia nak kaya lagi, tak cukup lagi. Lepas tu dapat nak lagi, berarti dia tak kaya pun, dia miskin juga hakikatnya. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala mencipta semua takdir itu sesuai dengan seseorang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka begitulah sebuah keluarga yang dapat anak OKU. Hampir-hampir dapat kita kata, siapa-siapa ada anak OKU, yang orang panggil anak syurga tu, tahu tak kata mak ayah tu juga ahli syurga. Ala Sayyidina Muhammad. Sebab bukan senang nak bela anak yang orang yang kita sebut dengan orang kurang upaya. Kadang-kadang Tuhan buat kena dan tepat. Satu orang saya jumpa, orang ni kalau tengok sekali memang orang kata, orang kalau kita kata smart, tampan, cukup lah kat dia ni. Penampilan dia, dengan jawatan dia, kedudukan dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Tuhan bagi dia cukup. Isteri pun salli ala Sayyidina Muhammad, tak kurang juga macam dia. Kalau orang tengok, orang kata padan lah, salli ala Sayyidina Muhammad, padan, mereka memang padan. Okey, dapat anak sempurna, seorang, dua, mai yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hatu menguji dia, ni anak OKU, salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dia tak boleh terima anak ni. Jadi kita ni, kalau Tuhan bagi, alhamdulillah lah. Tapi walaupun macam tu, banyak orang pada saat detik-detik pertama tu tak boleh terima juga. Ya Allah, anak aku buat dia macam ni, pasal anak aku macam ni. Tentu mak dia sedih, tentu ayah pun sedih juga. Allah, saya teringat adik saya. Adik saya yang keempat tu, dia sindrom Down. Bila beranak mai, Saudara Sayyidina Muhammad, jadi si mak ayah ni, mak ayah saya tak tahu lagi. Tapi doktor tahulah, tengok-tengok tu. Pasal dia keluar-keluar, dia tak menangis. Jadi kalau tak menangis ni, dia tak normal lah, Allah Sayyidina Muhammad. Sebab orang normal ni, dia keluar-keluar mai, dia teriak. Teriak tu sebab disentuh oleh syaitan. Sebab syaitan, sebab iblis berjanji dengan Tuhan, dia mesti nak kacau juga manusia ni, macam mana sekalipun. La ughwiyannahum, iblis kata, aku akan seleweng dan sesatkan mereka. La ughwiyannahum, aku akan sesatkan mereka semua. Tu janji dendam. Dia dendam dengan Nabi Allah Adam tu. Dia nak pelingkup semua anak Adam. Dia nak rosakkan semua anak Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan di kalangan hamba-hamba engkau, di kalangan mereka itu disebut dengan al-mukhlasin. Al-mukhlasin ni dia bukan al-mukhlisin. Di sana ada ayat, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tak diperintahkan mereka itu, melainkan mereka itu diperintahkan untuk mukhlisin, mengikhlaskan diri.
dalam mengerjakan perkara agama. Hak ni minhumul mukhlasin. Hak ni mukhlisin, hak tu mukhlasin. Jadi al-mukhlisin ni bagi orang yang ngaji bahasa Arab, dia kena bangkit buat. Mukhlisin kena usaha buat. Mana ikhlas kena usaha ikhlas. Ikhlas dia tak main kalau kita tak usaha. Dia kena usaha keikhlasan tu. Sebenar baik kalau kita buat, benar baik ni selalunya masalah Sayyidina Muhammad, dia akan bagi kesan kepada orang yang tengok, dan orang selalu puji orang buat baik. Di benar baik ni, bila mana orang suka kepada baik, jadi orang yang buat baik selalunya nak tunjuk kebaikan yang dia buat. Jadi dia buat baik kerana siapa? Kerana orang. Ketika itu kita kena usahakan ikhlas. Aku buat bukan kerana orang, aku buat kerana Allah. Kena settle di hati tu. Kena adjust di hati tu. Jangan buat kerana orang, buat kerana Allah. Ikhlas ni dia kena usaha. Berbeza dengan al-mukhlasin. Kata Iblis, aku nak sesat semua manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali al-mukhlasin. Al-mukhlasin ni macam mana pula? Al-mukhlasin ni Allah bagi ikhlas. Soalan macam ikhlas dia tak usaha lah. Memang ikhlas ni Allah bagi. Dia stabil keikhlasan dia. Yang Allah bagi ikhlas, tu Iblis tak boleh nak pesongkan. Dan selalunya masalah Sayyidina Muhammad, orang yang telah dapat ikhlas ialah orang yang telah terlebih dulu berusaha untuk ikhlas. Dia bermujahadah untuk ikhlas sampai ikhlas jadi perangai dia dah. Dia tak kisah dah orang puja ke, orang puji ke, orang hina ke, apa ke, dia tak baca dah semua tu. Sebab dia dah buat bukan kerana orang. Dia tak peduli dah orang. Jadi subhanallah, sebab itu orang yang Tuhan bagi ikhlas, dia telah mendapat rahsia Allah yang besar. Satu masa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu orang sahabat berjumpa dengan Nabi, tanya, ya Rasulullah, ikhlas itu apa Rasulullah? Nabi pun tak pernah ditanya soalan tu. Akhirnya Nabi kita SAW kata, nanti aku nak tanya malaikat Jibril. Sebab Nabi tak akan menjawab soalan diri yang dia tak tahu. Nabi tak akan jawab. Itulah kita tengok para alim ulama, masalah Sayyidina Muhammad, mereka sangat ikhlas. Mereka tak akan menjawab soalan yang mereka tak tahu. Mereka akan kata, wallahu a'lam, tak tahu. Jadi bila malaikat Jibril mai, Nabi kata, Jibril nak tanya, ikhlas itu apa? Mal ikhlas? Jibril pun sama, tak pernah ditanya soalan tentang tu. Akhirnya Jibril kata, hatta as'ala rabbal izzah, nanti saat aku tanya Allah. Akhirnya subhanallah, Allah bagi jawaban. Allah kata, al-ikhlasu sirrun min asrari istawda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata Allah, ikhlas itu adalah satu rahsia daripada rahsia-rahsiaku yang kutitipkan ke dalam hati yang siapa yang ku kasih di kalangan hamba-hambaku. Maknanya, siapa Allah sayang, siapa Allah kasih, Allah simpan ikhlas. Allah buat ikhlas dalam hati dia. Sebab tu ikhlas ni, dia tak cerita. Faham tak? Dia rahsia. Rahsia Tuhan ni, dia rasa. Kalau rahsia Allah, dia rasa. Dia bukan suatu yang boleh kita cerita. Kita cerita ikhlas ni kat orang tak faham. Kalau dia tak pernah ikhlas. Kalau saya nama kecuali dia pernah ikhlas, dia faham ikhlas itu apa. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila budak ni dia tak normal. Tak normal ni, dia keluar ahli syurga dah. Jadi Iblis nak tipu apa dia agak. Dia akal tak ada. Akal tak cukup.
Jadi tipu saja, kena kat mana pun masuk syurga juga. Faham tak? Sebab itu bila keluar, dia budak-budak yang keluar ni disentuh oleh syaitan. Tu teriak ah. Dia tu ahli syurga dah. Hari ni orang panggil anak syurga. Masalah Sayyidina Muhammad. Nak dosa apa? Rugi saja iblis. Pergi goda dia, tak ada apa. Faham tak? Jadi bila keluar tak teriak tu, masalah Sayyidina Muhammad, doktor ambil, doktor pegang kaki, kepala bawah. Masalah Sayyidina Muhammad. Baru teriak. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, doktor kata, ni anak istimewa. Jadi mak ayah ni sedih lah, mak ayah, siapa pun macam tu lah. Tapi Alhamdulillah masalah Sayyidina Muhammad, rupa-rupanya Allah tu Maha Kaya. Anak-anak mengaji pandai-pandai, semua keluar mengaji. Hak ni yang tak pandai di rumah, tu yang ditunggu mak ayah di rumah. Faham tak? Lepas tu ayah kata, syukurlah, mujaklah Pak Lambi ni tak cerdik. Kalau tidak pergi keluar mengaji semua, tinggal kami berdua. Akhir Alhamdulillah, ayah mati, mak mati, tinggal dia Sayyidina Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi subhanallah, dia jadi muhasabah pada orang-orang cerdik, orang-orang ada akal. Sayyidina Sayyidina Muhammad ni bah pergi masjid, dia pergi paling awal sekali. Orang ada akal cerdik pun pergi lewat Sayyidina Sayyidina Muhammad. Kalau ada orang bang, dia bang walaupun tak betul. Dia tazkirah mana orang cerdik-cerdik ni, mana tak bang, mak bagi hadap cerdik ni bang. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, ni hikmah yang Tuhan bagi kepada mak ayah Sayyidina Sayyidina. Kalau ada anak-anak, okey. Saya nak cerita orang tadi. Okey, lepas serba sempurna, lepas serba cukup, duit ringgit ni tak ada masalah. Sama-sama berjawatan Sayyidina Sayyidina Muhammad. Isteri dia orang kata comel lah. Suami dia handsome, cukup. Serba cukup. Dan serba ada. Tuhan bagi hak ketiga ni, masalah barangkali Tuhan sayang kat mereka. Dia bila cukup ni, dia buat kemah. Orang lawa, kereta elok, mau apa, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi mungkinlah timbul apa-apa kita tak tahulah. Bila Tuhan bagi ni, Tuhan nak cover. Mana hak-hak sombong tu, dapat ni, dia seimbang. Mula-mula tak mau dukung anak tu. Sayyidina Muhammad tak mau dukung anak tu, malu. Pala pi kenuri dia tak mau dukung. Pi kenuri tu tak dapat elak, kena pi jugalah. Sayyidina nak tak mana anak tu bawa, tak mau dukung. Bini dia dukung. Sayyidina Muhammad. Ulama nak terima anak tu sebagai anak dia. Sedangkan anak tu lah yang akan asbab dia masuk syurga esok. Sayyidina Muhammad. Jadi akhirnya subhanallah, lama baru dah diterima, barulah boleh mau dukung. Lepas tu Tuhan sayang lagi. Masalah Sayyidina, Tuhan sayang lagi. Baik. Akhirnya subhanallah, di hujung perkhidmatan dia, orang panggil apa, yang lumpuh, stroke. Di hujung perkhidmatan dia stroke. Akhirnya muka pun jadi tak elok lah. Nampak tak Tuhan buat? Jadi subhanallah, Tuhan sayang. Hang cukup lah, hang muda-muda, hang lawa, hang handsome. Pokok akhir hayat aku bagi hang macam ni supaya hang sabar. Jadi kalau sabar, apa kelebihan dia? Syurga juga. Kita ni buat amal apa pun, dia tak boleh sama, takkan sama dengan pahala sabar. Rajin sembahyang ke, rajin baca Quran ke, rajin buat baik apa ke, takkan sama dengan pahala sabar. Pahala sabar ni tak payah buat, tak payah bangkit buat, dia hadiah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sembahyang kena bangkit buat, Quran kena bangkit baca, apa segala. Sabar ni kena ujian, tahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tahan daripada apa? Tahan daripada mengadu ke orang.
Mungkin hari-hari pertama tu duk abang kat orang lah, duk mengadu kat orang. Tapi dah hampir bertahun, orang pun tak ambil tahu lah waktu tu hati dengan siapa? Dengan Allah je lah. Jadi bertahun dia sabar. Itulah pahala sabar yang disebut dengan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah kata hanya saja dibalas pahala orang yang sabar bighairi hisab, dengan pahala yang tak boleh kira. Bighairi hisab, tak boleh kira, punya banyaknya. Jadi itulah janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada ibu dan ayah yang ada anak OKU. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kadang-kadang anak OKU ni macam sindiran dam ni jadi penghibur pula. Sallallahu sayyidina Muhammad. Jadi dalam dulu tak seronok, tapi bila ada dia jadi rakan berjenaka lah, buat melawak dengan dia kan. Sallallahu sayyidina Muhammad. Lihat seronok yang terharu-rusing tengok-tengok dia tu. Jadi dia release tension. Tekanan kita habis. Tu dia panggil. Pasal apa Allah buat? Sebab Allah nak menghiburkan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang Tuhan bagi tak lama. Contoh, ada sepupu saya, dia sampai kena ikat. Tak ikat ni, dia buat kaca dalam rumah. Sallallahu alaihi Muhammad, dia mengamuk apa semua, kena ikat. Tapi Allah sallallahu alaihi wasallam, yang dia boleh terima, mak dia bagi makan kat dia. Bagi makan. Tapi Tuhan bagi tak lama. Tak dalam besar, tak dalam dewasa, mati. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita tengoklah contohlah, depa sabak belah tu. Sabak belah ni, sabak tu siapa bagi? Tak ada. Sabak ni kalau Allah tak bagi, tak ada sabak. Allah yang bagi sabak. Wa ma sabruka illa billah, kata Allah. Tak ada sabar melainkan dengan pertolongan Allah. Allah bagi hang sabar. Kita ni tengok dia pun boleh sabar tu. Sebab kita tak duduk tempat dia apa. Kalau kita duduk tempat ujian, Allah bagi sabar, baru boleh sabar. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu Allah sebut dalam suratul Asri, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Allah kata, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, demi masa semua manusia rugi kecuali 4 jenis orang. Kecuali orang yang ada 4 sifat ni. Illa alladhina amanu wa amilus solihat, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal amal yang soleh. 2, wa tawasaw bil haqqi, yang saling berpesan dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabri, yang saling berpesan dengan kesabaran. Hak ni saja yang selamat, dan yang tak rugi. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka beruntunglah orang yang Allah sayang kat dia. Beruntunglah orang yang Allah uji dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beruntunglah orang yang didakap dengan kasih sayang Tuhan. Itulah yang kena rasa setiap ibu dan ayah Sallallahu alaihi Muhammad yang ada anak-anak OKU. Rasailah kasih sayang Tuhan kan. Orang yang diuji tu, dia kena rasa kasih sayang Tuhan. Mana Tuhan tak buat benda tu sia-sia, melainkan Allah buat tu ialah untuk kebahagiaan daripada dunia dan kebahagiaan daripada akhirat sana, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya ingat itulah saja untuk Allahumma salli ala sayyidina, untuk renungan kita pada hari 23 Ramadan ni. Hari ni hari birthday saya, Kak Rodi. 23 Ramadan, alhamdulillah. Jadi ustazah 12 Rabiul Awal. Jadi harap-haraplah
Tuhan bagi mati pun dalam bulan Ramadan juga, insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalaulah Ramadan tu malam tu Lailatul Qadar kat zino, Allahu akbar. Mana beranak malam tu Qadar lah kalau. Jadi wallahu subhanahu wa taala alam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik daripada kita semua, dan tolong doa bagi umur saya panjang dalam taat dan dapat mendekatkan selalu diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dia, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-mujahidin fi masyariqil ardi wa magharibiha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.